nampaknya panel jemputan kita dah masuk. So, kita akan invite, okay? Okay, say hi sikit. Assalamualaikum Tuan Koyum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Tuan? Sehat alhamdulillah. Sihat Dengar Tuan lah kat mana tu sekarang? Dengar. kat rumah. Kat rumah. Ha Okay, ah. makin sihat Alhamdulillah lah sihat. Okay Tuan. Ha. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Okey, insya-Allah sebelum kita teruskan kepada forum mahabbah bersempena dengan Maulidur Rasul, kita perkenalkan sikitlah kita punya tuan panel kita, ahli jemputan panel kita pada malam ni. Okey. InsyaAllah nama panel jemputan kita adalah Leftenan Muda Pertahanan Awam Abdul Qayyum bin Abdul Samad, merupakan pelajar tahun akhir Islamic Banking and Finance FEM, Fakulti Ekonomi Muamalat. Dilahirkan pada 14 Jun 1998. Okey, tua setahun pada saya tua setahun pada saya. Saya 21. Kira tuan 22 kan sekarang Ya, Tuan 22 sekarang ya 22. 22. Dengan kata masih single tuan. Ya. Nampak tak ada berdua kan? Ya, betul tuan. Okey, dilahirkan di Jengka Pahang dan membesar di Jenjarum di Selangor. Merupakan alumni SAM BBST Sekolah Agama Menengah Bandar Baru Salak Tinggi, dan telah meneruskan pengajian di peringkat degree ataupun bachelor di USIM Universiti Sains Islam Malaysia. Dan jawatan yang pernah disandang oleh tuan kita bukan biasa-biasa orangnya. Kecil tapi bisa. Okey, merupakan Biro Dakwah Rohani dan Biro Dakwah Rohani Kosispa USIM bagi sesi akademik 1920, dan merupakan Setiausaha Agong Sekretari FEM Fakulti Ekonomi Muamalat sesi akademik 1920. Banyak lagi sebenarnya jawatan-jawatan tuan kita ni. Tapi yang ni je. Yang ni je di-highlight kan. Okey. Yang ni dia. Tak ada Yang ni je lebih. tuan Tak ada lebih. Okey tuan, insya-Allah. Kita boleh teruskan kepada kita punya forum, dan untuk sesi pertama ni kita ada dua pusingan. Pusingan pertama ni kita akan kemukakan dua soalan lah. Dua soalan, dan untuk sesi kedua akan ada dua soalan juga. Okey, jadi tuan, untuk permulaan ni boleh terangkan sedikit ataupun boleh elaboratekan sikit tentang mukadimah mahabbah. Mahabbah berkenaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Lebih dahulu nak ucapkan terima kasih kepada tuan moderator kita, Cik Asfan. Okey. Cik Asfan ni insya-Allah untuk SEM ni beliau akan pegang tanggungjawab yang besar lah. Orang kata untuk tenure konsispa kita ni. Okey, jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnia serta inayahnya dapat kita berkumpul, okey, di dalam majlis ilmu ataupun kita punya sesi perkongsian ilmu lah. InsyaAllah kita malam ni kita santai saja. Okey, boleh kita santai je, tak nak formal sangat lah. Sebab saya pun lebih suka kepada tema-tema santai macam tu lah. So tak ada masalah lah. Okey, jadi jadi alhamdulillah masih kena jemput. Okey, bagi pihak saya masih kena jemput saya untuk jadi panel. Okey, sebenarnya orang kata bukanlah orang yang hebat untuk membicarakan pasal ni, tapi orang kata selaku mantan lah kan, beliau dakwah ni, saya cubalah kata apa untuk berkongsi sedikit ilmu ataupun apa yang saya tahu berkenaan dengan apa ni, sempena dengan Maulidur Rasul kita. Okey, jadi malam ni ialah malam
yang ke-13 bulan awal, betul? Betul. Malam yang ke-13 bulan awal, orang kata malam-malam raya lah. Okay, malam-malam raya. Sebelum kita masuk kepada tajuk tu, okay, Ya tuan. kita sembang sikit lah kan. Kejap je. Dalam 2 Boleh minit tuan. macam tu. Okay. Malam-malam, orang kata malam-malam raya bagi kita lah. Menyambut Maulidul Rasul. Okay. Dan tahun ini orang kata tahun yang mungkin agak suram lah bagi kita kan. Agak sedih lah bagi kita. Sebabnya kebiasaannya bila datangnya Maulid Nabi ni, kata kita ni sekarang ni ada, kata apa, kita dapat kumpul sama-sama kan, dapat kata dapat pergi untuk baca maulid, baca kasidah dalam majlis maulid kan, kata dapat bersama-sama berkumpul untuk perarakan, dapat berkumpul untuk majlis ilmu dan sebagainya lah. Jadi tahun ni orang kata menjadi kelainan sikit lah untuk kita kan, sebabnya kita hanya dapat sambut di rumah je. Tak boleh keluar. Sebab sekarang ni pun kawasan saya tengah PKPB ni. PKPB dan semua pun dah ditutup. Okey, untuk sementara waktu, jadi kita hanya duduk di rumah saja. Okey? Aspan okey Aspan? Okey tuan. Jadi sepanjang PKPB ni, sebelum kita masuk tajuk tuan Ha. aktiviti yang sering kali dibuat ataupun bagaimana tuan sendirilah sambut Okey. Maulid Nabi ni keadaan COVID-19 ni. Tadi nak keluar, sepatutnya kita beramai-ramai keluar sambut dengan perarakannya, dengan ada 3 hari sebelum tu dah ada yang dah ada program-program tentang Maulid Nabi ni. Tapi disebabkan Hmm. COVID-19 ni still kita punya perubahan, maksudnya flow untuk kita sambut Maulid Nabi ni sedikit berbeza tuan kan. Ya, Jadi macam betul. mana? Jadi kelainannya orang kata kita hanya menghadap TV saja. Okey, TV je. menghadap TV yang kata tengok persembahan maulid. Okey. Bacaan kasidah. Tapi alhamdulillah lah sebabnya kita bersama keluarga kan. Jadi orang kata salah satu nikmat jugalah untuk kita. Sebabnya kata bukannya mudah untuk kita kumpul dengan keluarga, okay, sama-sama menyambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi kita masuk kepada mukadimah awal berkaitan dengan tajuk iaitu mencintai Nabi, mendidik umat berjaya. Betul atau tak? Betul. Okey, baik. Jadi insya-Allah kita punya tajuk ni berkaitan dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu kita tengok dulu definisi cinta tu macam mana kan. Sebabnya cinta ni, istilah cinta ni orang kata satu pengertian yang sangat besar, sangat luas. Sebab apa? Sebabnya kadang-kadang cinta ni dia datang ni dari hati yang suci. Dia datang darinya akal dan emosi. Okey? Dan juga kadang-kadang cinta ni datang orang kata sebagai pembakar semangat untuk kita mencapai kita punya cita-cita kita. Okey? Betul. Jadi tapi kadang-kadang ada kalanya cinta ni, kata kadang-kadang cinta ni membuatkan kita tumbang, membuatkan kita terjatuh. Sebab apa? Sebab bahayanya cinta tu. Okey? Dan satu lagi, tak terkecuali juga cinta tu menyebabkan kita ni jatuh ataupun kita belenggu jatuh ke dosa, jurang dosa kan, macam tu. Jadi orang kata dalam cinta ni orang kata kita bersederhana lah. Bersederhana. Dan kita ni sebagai seorang kata manusia yang waras ataupun sebagai muslimin yang kata seorang muslimin yang beriman, jadi apakah kata cinta yang boleh membuatkan kita ni berjaya, dan berjaya sehingga kita hakikat daripada cinta itu kita dapat masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi ada 3 jenis cinta. Okay, yang pertamanya adalah cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang ketiganya adalah cinta kepada manusia. Okey. Jadi kita nak fokus dekat sini adalah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya dikaitkan dengan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey.
kadang-kadang kan dalam hidup kita ni, kita beranggapan bila mana kejayaan yang kita kejar sekarang ni adalah kejayaan yang membahagiakan kita. Sebab apa? Sebabnya kejayaan itu kita ukur bila mana kita nakkan satu kejayaan tu disebabkan contoh kita nak berjaya dalam ijazah. Kita berjaya bila mana kita ni orang kata dah dapat apa ni, capai cita kita tu bila mana kita dapat rumah besar, dapat beli kereta yang mewah, dapat kahwin khususnya. Macam tu lah. Maksudnya dekat sini kita mengukur cinta itu dekat situ. Kita mengukur sesuatu kejayaan kita itu dekat situ. Jadi kadang-kadang bila akan timbulnya satu orang kata kita punya niat kita tu, niat untuk kita mencapai kejayaan itu menyebabkan kita jauh daripada cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi perlu kita faham kat sini nilai kejayaan juga kita perlu ukur bila mana kita ni berjaya mengikuti jalan kebenaran, iaitu jalan untuk mencapai cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebabnya dekat sini kita lihat cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kata salah satu jalan yang menuju sangat bernilai lah harganya. Sebabnya kita tak pandang nilai mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah lebih bernilai berbanding dengan cinta yang lain. Okey. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan cinta Nabi? Apakah dimaksudkan dengan cinta Nabi? Sebab kadang-kadang kita ni hanya sebut pada lisan sahaja, tapi kadang-kadang kita ni tak ikut apa yang disyariatkan oleh Nabi, apa yang Nabi pesan dan apa yang Nabi larang. Apakah yang dimaksudkan dengan cinta Nabi? Okey. Kata Ustaz Muhammad Muhadir Haji Jol, beliau mengatakan bahawa maksud cinta Nabi itu adalah kecenderungan hati ataupun kecintaan seseorang kepada Rasulullah yang terzahir dengan melakukan apa sahaja yang boleh meraih cinta pada Nabi. Dan juga ia bermaksud kita mencintai apa yang dicintai Rasulullah dan kita membenci apa yang dibenci oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Okay? Jadi persoalan dia, adakah cinta Rasulullah, adakah kita ni betul-betul cinta pada Rasulullah? Sedangkan kita lihat pada sirahnya, Nabi Muhammad SAW ni terlalu cinta, terlalu rindu pada kita. Walaupun jarak hidup kita dengan mula dah. Jarak hidup kita dengan Nabi Muhammad SAW itu adalah 1400 tahun lebih. Sudah lama. Tapi pernah diriwayatkan dalam hadis yang mana hadis riwayat Anas bin Malik, Rasulullah SAW berkata, okey, aku ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Jadi sahabat pun tanyalah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu, ya Rasulullah? Jadi Rasulullah kata apa? Rasulullah kata, kamu adalah sahabat-sahabatku. Sedangkan yang dimaksudkan dengan saudara-saudaraku adalah mereka yang beriman denganku, sedangkan mereka itu tidak dapat melihat aku. Okey. Itu salah satu kisah lah. Dan banyak lagi kisah-kisah yang membuktikan cintanya Nabi Muhammad SAW ni kepada kita. Okay? Bila mana Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bila mana beliau dengar sahaja apa yang diucap oleh Nabi itu, beliau kata apa? Aku tidak pernah berasa sangat gembira seperti mana gembiranya aku hari ini. Aku sangat mencintai Rasulullah, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu an, dan aku berharap akan dapat bersama dengan mereka di akhir kelak. Jadi kita dapat lihat dekat sini, para sahabat ataupun sahabat-sahabat baginda dulu tidak lekang ingatan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Okay? Jadi dekat sini ulama ada kata kita ni sebagai umatnya, okay,
tidak ada jalan lain untuk kita didik umat kita ni yang sekarang ni orang kata mungkin sekarang tengah luntur. Okay? Luntur semangat untuk kita kenal Nabi tu, okay? Melalui kecuali kita sayang. Kita sayang dan kita cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Buatlah sesuatu yang membuatkan Nabi suka, Nabi sayang pada kita, okay? Sehingga kita dapat kasih sayang Allah itu. Okay? Dengan itulah orang kata menjadi asbab, okay? Menjadi sebab kita ni menjadi orang yang hebat, orang yang berjaya. Okay? Jadi jelaslah dekat sini bahawa kita nak mencapai kejayaan itu, nak mencapai kejayaan dalam hidup tu, selalunya kita didik hati kita. Didik akal kita untuk kita membawa cinta yang sebenar, okay? Cinta yang hakiki kita pada Allah, pada Rasulullah sebagai yang kata pembakar semangat. Okay? Pembakar semangat untuk cita-cita kita. Tak salah. Okay? Tak salah untuk kita contohnya lah, Hasfan nak jadi apa? Nak jadi arkitek yang berjaya. Nak jadi kata apa? Pegawai muda APM contohnya. Tak salah. Kata apa? Tak salah. Jadi apa yang penting kat sini, kita bawa juga semangat kecintaan kita Nabi Muhammad tu sebagai yang kata salah satu pembakar semangat. Okay? Jadi wallahu alam, sampai situ je kot untuk mukadimah awal. Okey, begitu tadi mukadimah yang sangat padu kiranya saya bahawa setiap benda yang kita buat ni perlulah ada, maksudnya setiap benda yang kita limitkan, contohnya kita nak berjaya tu asbab apa? Kalau betul dia asbabkan kalau betul dia asbabkan kita nak degree, maksudnya kejayaan tu bukan kejayaan hakiki. Tapi kalau kita nakkan satu kejayaan tu asbab kita inginkan redha ataupun kasih sayang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Allah Subhanahu taala, maka ia dikira satu kasih sayang yang sangat besar. Maksudnya zuk yang kita dapat tu berlainan. Betul tak tuan? Ya, betul. Betul, alhamdulillah. Okey, untuk soalan kedua tuan. Okey, untuk soalan kedua, untuk pusingan pertama ni adalah soalan terakhir. Soalan terakhir untuk pusingan pertama. Bagaimanakah untuk kita membuktikan kecintaan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Okey, baik. Masih atas soalan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, tak dengar tak? Okey, dengar. Still kacak. Okey, baik. Okey, jadi bagaimana kita nak buktikan kecintaan kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Okey. Sallallahu alaihi wasallam. Tak kisahlah kata apa mana-mana makhluk sekalipun kan, sama ada Nabi Muhammad SAW ataupun daripada hidup kita sendirilah kan. Contohnya lah kalau kita nak kenal dengan siapa-siapa ataupun kita nak buktikan cinta kita, contohnya pada pasangan kita, contoh kan. Kalau kita nak buktikan cinta kita, yang pertamanya mestilah kita kenal dengan dia. Itu yang pertama. Betul. Okay, samalah dengan Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Sebab cinta tu tak akan terbit bila mana tak adanya perkenalan. Okay. Cinta tu akan datang bila mana tak adanya perkenalan. Dah ada experience ke? Pengalaman ke? Oh, ada. Sebabnya apa? Sebab bila macam mana nak kita nak ikut ataupun kita nak mencintai seseorang itu bila mana tak ada perasaan cinta dekat kita. Okay. Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf ada menyebut tentang 3 peringkat cinta. Yang pertamanya adalah kenal. Bila kenal, dan yang kedua adalah cinta. Dan yang ketiganya adalah ikut. Dan kata apa, bermula daripada sesi pengenalan. Kita kenal dengan Nabi Muhammad, kita tahu asal usul Nabi Muhammad, nama penuh beliau, nama penuh baginda, keluarga-keluarga baginda, sifat-sifat fizikal, okay? Apa yang dilalui oleh Nabi Muhammad sepanjang hidup baginda kan, daripada hidup sampailah baginda wafat, kan? Apa akhlak-akhlak Nabi Muhammad kan? Kita tahu Nabi Muhammad ni SAW ni seorang yang lemah lembut, bertawaduk, okay? Seorang yang bersyukur, dan banyak lagi lah. Serta kata apa, mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad. Kalau kita tahu seluruh aspek berkaitan dengan Nabi Muhammad kan, maka kat situ
akan datang satu cinta. Sebab apa? Sebab kita dah betul-betul hayati. Betul-betul dah hayati dan betul-betul serius untuk tahu tentang Nabi Muhammad. Jadi bila dah ada yang datang cinta itu, barulah kita akan ikut. Gitu. Sama juga dengan kita punya, orang kata apa, kita punya bakal jodoh kita lah kan. Bakal jodoh kita. Kita tak akan rasa cinta dekat dia bila mana kita tak kenal dengan dia. Kita tak kenal apa orang kata, kita tak kenal seluruh dia punya sifatnya kan, dia punya perangai dia. Macam itulah. Okay. Jadi kadang-kadang ada yang ambil alasan kan, kita ni hidup di akhir zaman ni, kita kata hidup akhir zaman ni kita tak dapat nak berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Sebabnya apa? Sebabnya katanya macam mana nak kata cinta pada Nabi Muhammad sedangkan kita tak jumpa. Kita dapat lihat Nabi Muhammad SAW tu. Maka kat situ orang kata timbullah satu persoalan kan, yang mana kadang-kadang tak mustahil untuk kita cinta Nabi Muhammad ni. Sedangkan ada juga zaman Nabi Muhammad SAW ni, ada yang dapat lihat baginda tapi tak ada rasa cinta, tak ikutnya, tak ada rasa cinta, tak dapat ikut Nabi Muhammad ni kan. So berbezalah kat situ. Okay. Sebabnya kata alasan untuk mengatakan bahawa dia dapat mencintai Nabi Muhammad itu dengan sebab dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad itu adalah satu alasan yang tak kukuh lah, tak boleh terima lah. Okay. Okay, baik. Jadi untuk poin yang pertama adalah perkenalan. Okay. Dengan sebab perkenalan itu tak ada rasa cinta, dan juga bila mana sudah ada cinta, insyaAllah dengan sebab cinta itulah kita akan ikut Nabi Muhammad SAW tu dengan pengalaman mengikut Nabi Muhammad itulah pengalaman yang indah. Kita akan istiqamah. Gitu. Okay, itu yang pertama. Dan yang keduanya adalah kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sebut dalam surah Imran ayat saya lupa ayat dia berapa, tapi mungkin kalian pernah dengar lah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Okay, katakanlah kiranya kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku Muhammad. Okay, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Okay, jadi kat sini perlu kita faham dekat sini bahawa kita perlu ikuti sunnah. Bila mana sudah adanya rasa cinta, kita buktikan dengan kita ikut sunnah Rasulullah SAW. Okay? Sebabnya kadang-kadang ada orang yang kata bila mana dia tak faham apa definisi sunnah tu. Okay? Definisi sunnah. Sunnah itu bila mana kita maksudkan dari segi bahasanya adalah jalan dan kehidupan. Jalan dan kehidupan seseorang. Dan ahli hadis ataupun ahli usul, diorang bersepakat mendefinisikan sunnah itu adalah setiap perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berbentuk percakapan, berbentuk perbuatan, berbentuk persetujuan. Itu adalah maksud sunnah Rasulullah SAW. Okey. Konteksnya di sini adalah sunnah Rasulullah SAW itu sangat luas. Sangatlah luas. Meliputi daripada bermulanya baginda bangun hinggalah baginda hidup. Dan juga orang kata sunnah Rasulullah SAW ni bukan sahaja kita yang boleh ikut, sedangkan non-Muslim juga boleh ikut. Okay. Kata ulama'
kata ulama yang bernama Al-Zuhri, katanya adalah adapun para ulama kita yang terdahulu berkata, sesungguhnya berpegang ataupun beramal dengan sunnah adalah salah satu jalan yang selamat. Jadi membuktikan dekat sini bahawa kita ni sebagai umat Rasulullah SAW ni tak terkecuali untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Okey, sebab apa? Bila mana kita ikut sunnah Rasulullah ni akan terbitnya cinta. Okey, janganlah kita orang kata jadikan sunnah Rasulullah itu, kita buat sunnah Rasulullah itu disebabkan ikut-ikutan. Maksudnya kita buat disebabkan keadaan sekeliling. Kita buat disebabkan ikut kawan-kawan. Kita buat disebabkan ikut orang. Bukan macam tu. Jadi betulkan kita punya niat kat sini bahawa kita ikut sunnah tu disebabkan kita ni cinta Nabi Muhammad. Kita nak buktikan pada Nabi Muhammad itu adalah bukti cinta kita pada Nabi Muhammad. Banyak sunnah-sunnah yang kita boleh amalkan. Sunnah Rasulullah, sunnah harian baginda yang mana meliputi sunnah waktu beribadah, sunnah ketika bermuamalah, bila mana kita bermuamalah, yang pertama sekali bila kita jumpa orang, senyum, bagi salam, itu adalah sunnah. Selain itu sunnah ketika makan, sunnah berpakaian, sunnah ketika tidur. Walhal tanpa kita sedar pun sebenarnya kita banyak mengikuti sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita. Cumanya niat jugalah kat situ. Kata supaya menjadi salah satu ibadah, kita niat kat situ bahawa kita ikut sunnah Rasulullah SAW. Itu yang yang ketiganya adalah berselawat. Sentiasa kita berselawat pada Nabi Muhammad SAW. Para viewers, viewers yang dirahmati Allah sekalian, sekejap. Sebelum tu lah nak tengok komen. Boleh tak? Ada yang rindu Tuan Qayyum Terima kasih kepada sahabat-sahabat, junior-junior yang menyokong dan juga yang hadir kita punya sesi perkongsian ni. Rindu saya. Viewers sekalian, korang boleh share kita punya forum perdana malam ni bersama dengan Tuan Qayyum untuk sesi forum Mahabbah Rasulullah SAW ni dekat korang punya medsos. So kita masih berbaki lagi lebih kurang dalam 30 ke 35 minit untuk kita teruskan kita punya sesi pada malam ni. Jadi kita terus pada point, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Sebab jadikanlah orang kata amalan berselawat ni sebagai salah satu kita punya modal ataupun salah satu kita punya usaha untuk dapatkan connection dengan Nabi Muhammad SAW. Sebabnya kadang-kadang ni hidup kita ni orang kata terlalu busy kan, terlalu sibuk kita mengejar urusan duniawi ni kan, sampai kan nak amalkan sunnah tu agak payah. Jadi apa salahnya kalau kita ni hidupkan juga, kata basahkan lidah kita ni dengan amalan berselawat. Jadi timbul satu persoalan. Timbul satu persoalan, sebenarnya apa maksud selawat? Kan? Kita duk sebut-sebut pasal selawat kan. Jadi apa maksud selawat? Apa maksud selawatnya, Asfan? Maksud selawatnya? Apa Tuan? Apa maksud selawat? Baik. Maksud selawat ni kalau kita lihat pada kalimahnya kan, solawat, iaitu kalimah jamak. Asfan kan bahasa Arab kan? Kalau silap betul kan selawat iaitu jamak kepada solah. Solah yang dimaksudkan adalah apa maksud solah? Solah ni dimaksudkan adalah solat, solat, dan bukan sahaja solat tapi doa. Itu pun maksud kepada solat, doa dan juga puji. Itu maksud puji. Ada satu hadis, ada satu hadis yang berbunyi fa innahu man shalla alayya
salatan sallallahu alaihi biha asyar wa khattan anhu asyar khati'ah wa rafa'at anhu asyarun darajah. Okey. Hadis ni menceritakan tentang sesiapa yang berselawat ke atas aku, okey, berselawat ke atas aku satu kali selawat, okey, sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan selawat ke atasnya 10 kali. Dan ditambahkan lagi dengan hikmah kita berselawat, okey, wa khattan anhu asyar khati'ah, okey, maka Allah hapuskan 10 dosa kesilapan kita dan juga Allah angkat darjat 10 kali darjat kepada kita. Itu salah satu fadilat ataupun kelebihan kita berselawat, kan? Jadi sebenarnya kan kita juga setiap hari Jumaat ni kita ada dengar kan khatib Jumaat kan kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat. Okey, sallu alaihi wa sallimu taslima. Okey. Jadi apakah yang dimaksud dengan kita kata yang dimaksudkan dengan Allah dan juga Nabi Muhammad itu berselawat? Apa yang maksudkan dengan tu? Okey. Jadi maksud dia adalah yang Allah berselawat. Allah berselawat. Apa maksudnya? Okey. Ulama ada mentafsirkan bahawa Allah berselawat itu adalah maksud adalah puji Nabi. Puji Nabi di depan malaikat. Dan juga bila mana kita berselawat ke atas Nabi Muhammad, Allah berselawat kepada kita. Apa yang dimaksudkan dengan tu? Okey. Maksudnya adalah Allah puji kita yang berselawat kepada Nabi juga depan para malaikat. Itu maksud dia. Dan juga malaikat berselawat. Okey, apa yang dimaksudkan dengan malaikat berselawat? Malaikat berselawat maksudnya adalah para malaikat mendoakan Nabi. Mendoakan Nabi dan juga para malaikat mendoakan untuk orang yang berselawat kepada Nabi. Itu maksud dia. Okey, dan akhir sekali kita berselawat. Kita berselawat kepada Nabi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita berdoa kepada Allah untuk Nabi. Kita berdoa kepada Allah untuk Nabi supaya apa? Supaya Allah limpahkan rahmat, rahmatnya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi apakah lafaz yang sebenar selawat ni? Okey. Lafaz yang sebenar. Okey. Pernah ada satu hadis riwayat Musa bin Talhah, okey, yang bertanya kepada sahabat iaitu Zaid bin Kharijah berkenaan dengan lafaz sebenar selawat. Okey. Itu apa maksud dia? Maksud dia adalah Allahumma salli ala Muhammad. Itu adalah lafaz sebenar selawat itu sendiri. Jadi kita kata apa? Ulama ambil kat situ exactly, maksudnya ambil kalimah tu teruslah Allahumma salli ala Muhammad. Dan juga mungkin kita ada tambahan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu maksudnya bila mana ada sebagian para ulama tambah dekat situ dengan sebab apa? Dengan sebab kita sebagai umat dia, kita nak memuji lebih Nabi. Memuji Nabi, membesarkan Nabi lagi. Itu maksud dia. Okey. Itu yang ketiga. Okey, yang keempatnya adalah selaras cinta dan benci Nabi itu. Maksudnya apa? Maksudnya kita mencintai apa yang Rasulullah cinta dan benci apa yang Rasulullah benci. Maka itulah orang kata sebagai salah satu bukti besar untuk membuktikan cintanya kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi masa dah lebih, wallahu a'lam. Wallahu a'lam fis-shawab. Okey, alhamdulillah kita dah habis soalan kedua. Sangat banyak input yang kita dapat daripada Tuan Qayyum, okey. Di mana untuk kita
nak dapatkan satu zuk, satu rasa cinta kepada seseorang tu, tapi kita khususkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena ada tiga benda tu. Kita kena kenal dia. Lepas kita kenal dia, kita akan rasa cinta. Lepas kita cinta, baru kita akan rasa nak ikut dia. Betul tuan Okey. Jadi kebanyakannya ramai ramai apa ni? Ramai yang menganggap bahawa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, okey, kita boleh bagi tahu dekat zaman sekarang ni, diorang tak pentingkan benda-benda yang macam tu. Okey, disebabkan zaman sekarang ni zaman yang penuh dengan ujian, zaman yang di akhir-akhir zaman. Jadi ramai tidak mementingkan rasa cinta ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab terleka dengan dunia yang fana ni tuan. Betul tak tuan Jadi untuk kita kenalkan kita kenal seseorang tu, tak perlu tidak kita kena ada tiga benda ni, seperti yang dikatakan oleh Habib Zainal Abidin tuan. Welcome. Okey. Okey, sebelum tu viewers kita ada tanya tuan. Boleh ke nak tanya soalan ni? Okey, untuk viewers yang kami sayang sekalian. Okey, disebabkan masa singkat, okey, masa yang betul singkat, masa yang tak banyak, kita ada lagi 2 soalan yang kita akan ajukan kepada tuan. Maksudnya itulah, okey, masa kita tak mencukupi, mungkin boleh tanya kepada mereka ataupun boleh adakan satu dialog yang ringkas dengan kawan-kawan yang lain ke, okey? Ya, betul. Ataupun Ada yang tanya soalan ni. Tapi saya minta maaf awal lah sebab saya pun bukannya orang yang pandai. Kita bukanlah orang yang ahli untuk menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan bolehkah selawat dilakukan. Ni banyak more kepada amalan-amalan Nabi kan. betul. Saya minta maaf lah. Mungkin boleh tanya yang lebih ahli, yang lebih pakar lah kaitan dengan soalan-soalan. Sebab saya hanya berkongsi je. Berkongsi tuan gitu. Okey, banyak yang nak tanya ni. Dinaz pun nak tanya soalan. Amir Reza pun nak tanya soalan banyak tapi kita minta maaf untuk sesi kali ini adalah lebih kepada kongsian. Okey, sebelum tu sebelum kita teruskan kepada sesi kedua, saya akan off dulu sekejap live kita ni untuk kita save kita punya live, dan untuk memudahkan yang lain yang tak dapat hadir pada live malam ni, dia boleh still boleh tengok ulangan live kita pada malam ni. Okey tuan Boleh. Sebelum tu screenshot tuan, screenshot dulu. Okey, 1 2. Sekejap line tak berclear tuan Okey, 1 2. Okey. Okey, view kita masih makin bertambah Okey, untuk viewers yang baru masuk, kita akan end live sekejap untuk kita save kita punya live pada malam ni. Jadi harapnya lepas pada end live ni korang masuk balik. Okey, masuk balik sebab kita masih ada lagi tu punya sesi untuk round kedua. Okey, saya end dulu, okey? Boleh. Okey, selamat kembali semula untuk sesi live kita pada pusingan kedua untuk forum Mahabbah sempena sambutan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Soalan yang seterusnya, berkisahkan tentang seperti yang kita sedia tahu yang setiap nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa utuskan dekat dunia ni mempunyai keistimewaan tersendiri. Yang tak sama mukjizat yang Allah bagi dekat seseorang nabi itu kepada nabi yang lain. Okey, untuk khususkan kepada kita punya tajuk forum pada malam ni, apakah keistimewaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu? Maksudnya apa kita punya kelebihan kita jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mohon pencerahan. Okay, baik. Terima kasih kepada Cik Rasfan. Okey tuan. Dia macam teruskan kepada soalan yang seterusnya. Apakah keistimewaan yang diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW yang tidak ada pada umat lain? Okey. Jadinya poin yang dekat sini adalah perlu kita ingat bahawa kita ni adalah salah satu umat yang terbaik. Umat yang terbaik daripada umat terbaik yang lahir pada zaman Nabi Muhammad SAW ni. Okey,
Sebabnya apa? Sebabnya adalah sebabnya kita ni adalah umat yang terbaik yang lahir daripada Rasul. Itu yang pertama. Okey. Sebabnya Allah ada berfirman dalam surah Ali Imran ayat 110. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan kamu wahai umat Muhammad, kamu adalah umat yang dikeluarkan, adalah umat yang terbaik, sebaik-baik umat. Iaitu kamu mengajak kepada kebaikan dan kamu juga watanhauna 'anil munkar, kamu melarang kepada perkara yang mungkar dan kamu beriman kepada Allah. Okey. Jadi kita dapat lihat kat sini bahawa hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni berbanding dengan nabi-nabi yang terdahulu. Disebabkan apa? Disebabkan banyak sangat sebab-sebab yang kita boleh ceritakan. Okey, ada so kat sini saya nak kongsi satu kisah ataupun satu doa lah, satu kisah lah banyak. Okey, satu kisah yang diceritakan dalam tafsir Tabari, tafsir Imam At-Tabari, okey, berkaitan dengan kisah Nabi Musa. Okey, kisah Nabi Musa yang berdoa kepada Allah sehingga Nabi Musa ni meminta kepada Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Antara sebab-sebabnya lah, ada sebab-sebabnya. Okey, kita start. Okey, poin yang pertama adalah seperti mana kita tahu, Nabi Musa ni kan, kelebihan dia, baginda dapat kata bercakap direct dengan Allah kan. Maksudnya Nabi Musa ni kelebihannya dia dapat cakap direct depan Allah, cakap terus dekat Allah dan Allah pun jawab. Baginda boleh dengar lah apa jawapan Allah tu. Okey. Tu kelebihan Nabi Musa. Jadi pada suatu hari Nabi Musa ada berdoa. Okey. Ada berdoa kepada Allah. Apa kata baginda? Baginda kata, ya Allah, sesungguhnya aku melihat di dalam kitab Taurat itu, ada yang menceritakan tentang umat yang terbaik. Umat yang terbaik yang dikeluarkan dalam kalangan umat manusia itu. Jadikanlah mereka itu umat aku, kata Nabi Musa. Jadi apa jawapan Allah? Allah kata, tidak, itu adalah milik Ahmad. Milik Ahmad maksudnya milik Nabi Muhammad lah. Dan yang keduanya adalah, so maksudnya kat sini, itu poin yang pertama. Poin yang keduanya adalah Nabi Musa sambung lagi, ya Allah, aku melihat di dalam kitab Taurat itu ada juga diceritakan tentang umat yang pertama yang masuk syurga. Umat yang pertama yang masuk syurga. So timbullah persoalan kat sini bahawa kita ni adalah umat yang terakhir. Umat yang terakhir dikeluarkan, dikeluarkan, maksudnya kita lahir selepas zaman Nabi Muhammad, iaitu umat yang terakhir, tetapi kitalah umat yang pertama yang akan dikumpulkan di dalam saf yang pertama, waktu di padang mahsyar. Itu adalah kelebihan kita lah. Kelebihan kita berbanding umat-umat terdahulu. Kita menjadi satu nikmat pada kita, umat Muhammad ni, bila mana kita berkumpul di padang mahsyar, kita duduk di saf yang pertama. Boleh bayangkanlah kan macam mana kata seksanya bila kita berada di padang mahsyar ni, keadaan padang mahsyar ni. Sebab apa? Sebab bila mana kita berada di padang mahsyar ni, urusannya terlalu lama dengan suasana matahari yang tegak dekat atas kepala kita kan. Kita tenggelam dalam peluh-peluh yang terlalu banyak. Jadi poinnya kat sini adalah kita kata menjadi umat yang pertama yang akan diuruskan terlebih dahulu berbanding umat-umat lain. Itu kelebihan kita. Dan ada juga disebutkan bahawa kita ni adalah aksar, lebih banyak menjadi umat-umat yang akan masuk syurga berbanding dengan umat-umat lain. So timbullah kata sebab apa kita ni kata hidupnya singkat kan, hidupnya singkat, bainal umur kita ni antara
60 hingga 70 kan. 60 hingga 60. 70 dan umur Nabi Muhammad pun sehingga umur 63 tahun. Tapi kita boleh jadi orang kata umat yang ramai yang masuk syurga berbanding dengan umat-umat lain. Sedangkan umat lain tu orang kata umurnya sampai beribu-ribu. Beribu-ribu kata orang kata menjadi salah satu sebab lah nak beramal dengan banyak, amalan yang banyak kan berbanding kita. Okey, sebabnya adalah mungkin salah satu sebabnya adalah nikmat yang Allah bagi kepada kita iaitu Lailatul Qadar. Kan, nikmat Lailatul Qadar. Okey. Berdasarkan surah apa ni Al-Qad kan. Allah kata inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkanlah macam mana satu amalan ataupun amalan yang kita buat pada Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Kalah dengan umat yang lain. Okey. Seterusnya yang ketiga, okey. Nabi Musa sambung lagi. Okey. Ya Allah ya Tuhanku, aku melihat di dalam kitab Taurat ini ada juga diceritakan tentang satu umat yang membaca kitab dengan sepenuh hati dan menghafaz. Yang mana tak pernah umat-umat terdahulu sebelum ini menghafaz kitab-kitab mereka. Jadi maksudnya kat sini bahawa kita ni sebagai dapat lihatlah sekarang kan, maksudnya Allah kurniakan kehebatan dekat kita ni untuk kita baca dengan sepenuh hati dan juga menjadi kelebihan dekat kita untuk kita hafaz. Adanya para hufaz, adanya para hafiz kat situ. Padahal umat-umat sebelum ni tak ada yang menghafaz kitab tersebut. Sehingga kan kita tengoklah banyak kitab Nabi yang terdahulu yang diselewengkan. Kan, kitab Taurat, kitab Injil dan sebagainya. Sebab apa? Sebabnya adalah Allah jamin. Allah SWT jamin dan pelihara. Okay? Kitab Al-Quran ni sehingga dilahirnya kata para hufaz yang akan menjaga, yang akan kata menjaga kesucian kitab Al-Quran tu. Bila mana kita kata dah hafaz Al-Quran tu, kita silap baca, ada orang boleh betulkan kita. Macam tu lah. Okay. Yang seterusnya, Nabi Musa sambung lagi. Ya Allah ya Tuhanku, aku lihat di dalam kitab Taurat ada diceritakan tentang umat yang dipilih untuk menghadapi fitnah Dajjal. Okay. Subhanallah, kita lihat kat sini bila mana disebutkan tentang fitnah Dajjal ni, orang kata merupakan salah satu kemuliaan lah dekat kita, umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhadapan dengan fitnah Dajjal ni. Walhal peringatan tentang fitnah Dajjal ni sudah pun kata bermula sejak zaman Nabi Nuh lagi. Tapi kita yang dipilih umat Nabi Muhammad ni untuk menghadapi fitnah Dajjal ni. Jadi kita doakanlah semoga Allah jauhkan kita daripada fitnah akhir zaman, fitnah Dajjal ni kan. Selalu orang kata mengamalkan Al-Kahfi malam Jumaat kan. Al-Kahfi, okey. Salah satu kata asbab untuk kita elak daripada fitnah Dajjal. Okey. Yang keberapa? Yang keempat dah. Okay, yang keempat. Yang seterusnya, Nabi Musa sambung lagi. Ya Allah, yang keempat. Ya Allah, aku melihat dalam kitab Taurat ini ada satu umat yang mendapat ganjaran pahala dengan hanya berniat, dan jika mereka melakukan perbuatan itu akan digandakan sehingga 700 kali ganda. Allahumma salli ala Muhammad. Okay. Maksudnya kat sini Allah lipat kali gandakan amalan kita ni, okay, sehingga 700 kali ganda. Amalan apa tu? Amalan apa? Iaitu amalan bersedekah. Okay. Allah ada sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 261 kan. Masalul ladzina yunfiqu nafi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbalatin mi'atu habbah. Maksudnya adalah umpamaan orang yang berinfak di jalan Allah itu sama seperti sebiji benih yang mana tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu mengandungi 100 biji. Maksudnya 700 lah. Okay. Banyak amalan yang mana kita buat ni Allah lipat kali gandakan. Salah satunya adalah sedekah. Okay. Solat jemaah kan 27 kali ganda. Okay.
berwuduk dan sebagainya. Salah satu nikmat yang mana kita dapat, yang mana umat-umat lain tak dapat. Okey, baik. So, Nabi Musa buat kesimpulan. Okay, kita tengok Nabi Musa buat kesimpulan. Andailah kelebihan ataupun keistimewaan yang diberikan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka engkau jadikanlah aku ini ya Allah umat Nabi Muhammad. Macam tu. Jadi kat situ kita tengoklah, orang kata banyak kelebihan ataupun keistimewaan yang Allah kurniakan dekat kita ni. Okey. Walhal kita tak minta pun. Kita tak minta pun untuk dapat keistimewaan ni, tapi Allah bagi dekat kita. Jadi yang kata hendaklah kita bersyukurlah dengan nikmat tersebut, okey. Sedangkan Allah tak bagi nikmat-nikmat tu dekat umat-umat yang lain. Okey. Ada juga satu lagi kelebihan lain, iaitu Allah tangguh. Okay, Allah tangguhkan azab. Allah tangguh azab dekat kita ni sehinggalah dia bertaubat. Tetapi bila mana kita bertaubat ni, bukan setakat Allah ampunkan, tapi Allah padamkan dosa. Tak ada azab yang Allah bagi. Jadi kalau kita bertaubatlah. Sekiranya kita tak sempat untuk bertaubat, maka Allah akan azab kita dekat padang mahsyar. Okey? Untung bila mana kita menjadi umat Nabi Muhammad ni. Okey? Jadi kesimpulannya, mudah-mudahanlah orang kata Allah ampunkan seluruh dosa-dosa kita kan. Allah iktirafkan kita ni, Allah jadikan kita ni umat akhir zaman, dan juga kita doakan semoga Nabi mengakui kita ni sebagai umatnya, dan juga Nabi iktiraf kita untuk bagi syafaat dekat kita dekat pada masyarakat, insya-Allah. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Okey, sangat menarik perkongsian mengenai keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, setakat ni yang disebut oleh Tuan Qayyum kita ada enam antara keistimewaan yang Allah berikan dekat kita, khususnya kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keistimewaan ini banyak memang satu anugerah yang Allah berikan kat kita. Dan kalau kita still tak bersyukur lagi, still kita tak nampak lagi keistimewaan atau kelebihan yang Allah bagi dekat umat di akhir zaman ni, tak tahu cakap apalah. Okey. Jadi sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepatutnya kita ni lebihkan kepada amalan lah, disebabkan kita pun umur yang paling panjang pun 60 ke 70 je. Itu anggaran umur Nabi, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak kelebihan yang kita boleh yang kita sendiri sebagai umat Nabi boleh ambil sebagai satu orang panggil apa lah? Panggil satu chance yang Allah beri kat kita ni. Satu amalan tapi Allah gadakan lebih. Macam tu tuan Okey. So sorry sebab tadi macam line sekat-sekat sikit. Mungkin line saya kot yang sekat-sekat ni. Okey, insya-Allah kita sambung kepada yang terakhir, iaitu kepada kesimpulan daripada apa yang kita dah bincangkan pada malam ni tuan. Okey, sedikit kesimpulan dan pergulungan daripada Tuan Qayyum sebelum kita habiskan forum kita pada malam ni, insya-Allah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, jadi kesimpulan yang kita boleh gulungkan ataupun kita boleh concludekan dekat sini, okey, kita kena ingat bahawa Rasulullah SAW ni, okey, bukan setakat sahaja hanya seorang Nabi, hanya sebagai seorang Rasul, okey, tapi baginda juga merupakan seorang pemimpin, ketua keluarga, seorang suami, seorang bapa, seorang sahabat, seorang jiran yang sangat berjaya lah. Kita ikut baginda, untuk kita ambil teladan daripada baginda. Jadi kata saya nak pepesan jugalah dekat diri saya sendiri kan, dan semua yang ada, semua viewers kita kat sini, kata Nabi Muhammad SAW ni sangatlah berhak untuk kita cinta, sangatlah berhak untuk kita ikut, dan sangatlah berhak untuk kita teladani. Okey, Allah sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulullah
uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Demi sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridhaan Allah dan balasan hari akhirat. Okey. Jadi kita ni sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, kita bukan setakat sahaja kita ikut. Kita bukan setakat sahaja kita cinta, tapi kita ikut dan cinta juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab bila kita hanya sekadar ikut, okey, hanya sekadar ikut, kita akan menjadi seperti seorang yang munafik lah. Dan bila mana kita hanya sekadar cinta tapi tidak mengikut, kita akan menjadi seperti Abu Talib, mampu saudara baginda. Jadi apa jalan selamat yang kita boleh ambil adalah kita cinta dan ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Okey, jadi kat sini okey, ada satu saya nak petik daripada kata-kata Syekh Abu Hassan Ali An-Nadwi. Okey, beliau kata jika kalian adalah seorang pemuda, maka teladan yang paling cantik bagi kalian adalah Nabi Muhammad. Jika kalian adalah golongan yang mencapai umur tua, maka baginda adalah contoh ikutan kalian. Jika kalian fakir dan miskin, maka baginda teladan dan contoh yang kalian boleh ikuti. Dan jika kalian adalah golongan kaya, maka baginda adalah imam kalian. Okey, jadi dapat kita simpulkan kat sini bahawa orang kata Nabi Muhammad SAW ni kita boleh contohi baginda. Okey, tak kisahlah golongan mana sekalipun, bermula daripada golongan kita start daripada kanak-kanak dan sehingga kita menjadi orang yang tua. Okey, jadi saya nak ucapkan hari inilah, saya nak ucapkan terima kasihlah dekat pihak Kosispa bila sebabnya dah jemput saya untuk menjadi panel. Okey, dan saya minta maaf lah sekiranya ada salah dan silap sepanjang saya kongsi ilmu ni, saya kongsi cerita ni, ada terpecah suara ke apa ke, macam tu lah. Kita dah terlalu sangat, kita jadi macam tu lah, pecah suara lah, apalah. Jadi kalau sekiranya ada salah ataupun silap sepanjang saya share ni, boleh betulkan lah, boleh mohon untuk tegur saya lah. Dan juga terima kasih kepada viewers yang setia mendengar saya punya celoteh bermula daripada pukul 8.30 tadi. Terima kasih sangat-sangat. Semoga Allah golongkan kita dalam kalangan golongan yang menjadi pecinta Nabi, dan Allah golongkan kita daripada kalangan orang yang akan bersama dengan Nabi Muhammad SAW di syurga nanti, insya-Allah. Jadi sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih kepada tuan moderator juga sebab sudi dan setia dengan kita. Masalah lain lah, apalah, tak apa, itu memang salah satu kata ujian lah untuk kita. Kalau tak, kita boleh buat fizikal kan. Betul. Jadi wallahu a'lam, aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Qayyum kita selaku panel jemputan pada forum Mahabbah sempena sambutan Maulid Rasul Maulid Rasul. Jadi banyak input yang kita dapat sebenarnya pada malam ni, walaupun nak kata perkongsian yang sangat walaupun kita punya masa ni sangat singkat, tapi perkongsian yang kita dapat tu still banyak, rasa macam ada benda yang kita lack lagi, ada benda yang kita rasa kita kena tambah lagi. Jadi terima kasih sekali lagi, saya mewakili pihak Kosispa Using mengucapkan terima kasih dan terima kasihlah kepada Tuan Qayyum sudi luangkan masa walaupun busy dengan tesis untuk tahun akhir ni, tapi still boleh bagi masa sama-sama untuk hadir malah selaku panel jemputan kita pada malam ni. Dan untuk pengetahuan semua, untuk forum kita pada malam ni adalah di bawah unit kerohanian.
Charlie 11 dan ia adalah merupakan program tahunan yang kita akan adakan untuk sesi-sesi pengurusan yang akan datang pun akan ada juga. Ya. So, ya tuan. So macam itulah. All the, Okey, sebelum all the kita best akhir lah untuk Kosispa Usim. All the best untuk Charlie untuk 11. Okay, insyaAllah. course 5 11. Terima Banyak kasih kali tuan. kita program-program. Ya? Okey, untuk pengetahuan semua, program forum macam ni bermula daripada SEM lepas. SEM lepas yang dikendalikan dan diatur sendiri oleh tuan kita, Tuan Qayyum, untuk program macam ni. So, yang ni adalah kali kedua yang kita live di IG Live USIM, IG Live Sispa untuk program macam ni. So insyaAllah program yang sebegini akan kita jadikan program tahunan lah, insyaAllah. InsyaAllah boleh. So sebelum kita berakhir tuan, kita ada sedikit ucapan lah daripada unit kerohanian, iaitu PKS Muhammad. Dan boleh ke kalau saya invite dia masuk tuan? Boleh. Boleh? Boleh. Okay, Saya tuan. live Okay, terima kasih tuan. Okay, bye. Okay, bye. Sama. Macam doa bintang ni. Okay. Okay, sebelum tu saya akan invite kita punya ni, ya, anjurkan program ni lah, unit kerohanian. So kita tunggu dia masuk live kita. Okay. Assalamualaikum Cik. Assalamualaikum. Dekat sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, insyaAllah Cik, kita dah habis kita punya sesi forum berkaitan sempena Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. So sebelum kita akhiri kita punya forum ni, sedikit kata-kata daripada penganjur lah, daripada pihak penganjur. Selaku pihak penganjur, Cik Mat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih. Saya selaku pihak penganjur dan juga Esko Kerohanian Kursus Payusin ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada moderator kita, Tuan Rashpana, not official lagi ya. Dan juga Tuan Qayyum selaku ahli panel jemputan kita pada malam ini ya. Terima kasih Tuan Qayyum. Dan juga saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program kita pada malam ini. Dan juga saya harap ilmu yang dikongsikan oleh tuan-tuan kita pada malam ini dapat memberi manfaat kepada kita semua dalam menambahkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam hadis sahih, ada kisah yang seorang lelaki ni dia berjumpa dengan Rasulullah dan tanya bilakah hari kiamat. Dan Rasulullah pun tanya balik, adakah kamu bersedia dengan hari kiamat nanti? Apa persediaan kamu? Dan lelaki itu menjawab, aku mencintaimu, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Dan Rasulullah menjawab, kelak kamu akan dibangkitkan bersama yang kamu cintai, orang yang kamu cintai. Jadi jelas dalam hadis ni kita digalakkan mencintai Rasulullah supaya apa? Supaya kita akan dibangkitkan bersama Rasulullah. Takkan kita tak mahu bersama Rasulullah di akhirat kelak nanti kan? Okay, jadi banyakkan kita selawat kepada Nabi, banyakkan amalan sunat dan lupa sentiasa selawat Dan itu saja pada saya. Terima kasih kepada semua. Pesanan saya, stay safe, jaga penjagaan sosial dan semoga maju jaya. Okey, terima kasih kepada Tuan Mat, walaupun unofficial lagi, tapi terima kasih banyak-banyak sebab anjurkan program sebegini, dan insya-Allah harap diperbanyakkan lagi program yang mampu memupuk kita punya level kerohanian kita ni, supaya meningkatlah, jangan asyik menurunnya. Betul tak Tuan Mat? Untuk pengetahuan Tuan Mat, kita ada kat nilai Semoga tuan-tuan sekalian berada dalam okey, walaupun dalam musim PKPB ni, harap diperbanyakkan lagi lah berselawat kepada baginda, insya-Allah. InsyaAllah, baikkan selawat. InsyaAllah. Okey,
saya selaku moderator anda, PKS Muhammad Rasman Azra bin Asri, memohon kemaafan atas salah silap ataupun tersalah cara ataupun selalu sangat sekat-sekat ni. Okey, kita nak macam mana, bukan kita punya kehendak, tapi Alhamdulillah kita sampai juga ke akhir ni. Okey, terima kasih kepada viewers yang setia bersama kita. Ya, Tuan Mat Okay, Okey. terima kasih kepada semua yang terlibat. Tuan Arif Naim, moga berada dalam keadaan yang baik. Tuan Rafhan pun sama. Tuan Hadri. Okey. Okey, insya-Allah semoga kita berjumpa lagi pada program yang akan datang, yang akan disusun oleh ni lah, unit-unit kerohanian, insya-Allah. InsyaAllah. Okey. InsyaAllah. Okey, itu saja daripada kami. Terima kasih sekali lagi kepada semua dan semoga perkongsian ni dapat kita kongsikan lagi dekat orang-orang lain. Okey, jangan sampai kat kita je. Okey? Okey, itu saja daripada saya. Alhamdulillah kita setia dalam tempoh masa yang diberikan dan wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelum tu kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah wa suratul Nas.